أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sab pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Letakkan petunjuk hidayahmu pada dada kami ya Allah, pada diri kami ya Allah, untuk sentiasa beriman, bertakwa, sebenar-benar takwa pada Engkau ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Bonda, terima kasih Puan Pengurusi, pemula bicara pada malam ini, dan seluruh Bonda Rosniati, seluruh ahli jawatan kuasa Gemenur Iman, dan seluruh yang bersama pada malam ini. Dan insyaAllah saya minta izin juga kita buat live di TikTok Ustaz Ashraf Suwarin. Jadi saya mohon maaf suara agak garau sikit pada malam ni. Jadi minta doa lah semua diberi kesihatan. Hampir 9 lebih dah. 9 lebih daripada dijangkiti COVID. Dan hari ini suara dan apa pun badan masih lemah, tapi kita teruskan juga kehidupan yang ada ni. Jadi yang pertamanya, Puan Pengerusi, Bonda Rosniati, saya minta maaf. Saya baru sampai ke pondok ni. Kita buat di pondok. Jadi kenapa saya minta maaf, buku tertinggal. Buku dosa-dosa besar tertinggal. Jadi boleh tak malam ni kita cerita berkaitan dengan Rejab yang bakal masuk. Kita cerita umum dan kita kaitkan juga berkaitan tentang dosa secara umum. Boleh tak? Minta maaf. Boleh Ustaz, boleh sangat Ustaz. Yang penting ada kuliah kita, alhamdulillah. Baik. Minta maaf saya batin. Kalau tak maafkan tak boleh lah, macam mana nak kuliah kan. Minta maaf jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sebut dalam mukadimah ini, insya-Allah kita akan masuk malam 1 Rejab pada besok malam. Jadi Nabi SAW sebut ada 5 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu malam adalah malam Rejab, malam pertama dalam bulan Rejab. Bila sebut tentang kelebihan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
malam ni, malam Rejab ini kita perbanyakkan amalan. Amalan yang perlu kita perbanyakkan. Dan kita kena perbanyakkan doa. Dan doa apa yang saya nak sebut? Doa yang mahal-mahal. Istilah doa yang mahal-mahal apa dia? Bukan kita nak minta tentang dunia. Dunia ni murah aja. Yang kita nak mahal-mahal apa dia? Kita nak yang pertama, Allah permudahkan sakratul maut kita. Yang kedua, Allah matikan kita dalam keadaan iman. Saya nak share satu doa. Kalau ibu-ibu yang bersama pada malam ni, seluruh yang bersama pada malam ni, saya nak ajak tengok TikTok Ustaz Ashraf Suharin. Saya share doa pelbagai. Antara doa yang saya nak highlightkan pada malam ni, doa yang kita mohon pada Allah, mati kita, sebelum mati kita sempat bertaubat. Ketika mati dalam keadaan syahadah, dan selepas mati kita dalam keadaan syurga dan kenikmatan. Ada tak saya share sebelum ni? Kalau belum ada, cuba ambil catatan. Ada tak Puan Pengerusi? Dah ke belum? Rasanya belum. Okey, tak apa. Kita ambil catatan. Kita mohon, kita rebut esok malam. Rejab ini, Rejab, Syakban dan Ramadan. Lebih kurang hampir 90, kurang daripada 90 hari juga kita akan masuk dalam Ramadan. Rejab ini persiapan kita untuk masuk menghadapi Ramadan. Itu sebab kita kena perbanyakkan doa. Doa yang mahal-mahal. Istilah mahal-mahal yang kita dapat dunia ni, BMW mahal. Itu dunia, tapi tak boleh masuk dalam kubur. Rumah besar berjuta-juta mahal. Tanah yang berekar-ekar mahal. Tapi yang kita nak mahal daripada apa? Mahal daripada redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Cuba ambil catatan doa ni. Doa yang diamalkan oleh ulama, begitu juga dibaca oleh Nabi SAW. Doa dia berbunyi, kita ikut sama-sama. Allah marzuqni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Saya nak cerita, kehidupan kita ni perlu banyak doa. Sebab apa? Dalam kehidupan ni macam-macam yang kita hadapi. Dan takut-takut yang kita hadapi ketentuan buruk yang Allah atur pada kita. Dengan doa ini, bersungguh-sungguh kita doa, boleh menembus langit Allah dan Allah mustajabkan doa. Malam ni malam Jumaat. Lepas maghrib tadi, sampai maghrib besok, ada mustajab doa. Jadi jangan... Ustaz, ter-off mic. Ustaz, mohon ulang semula doa tadi, Ustaz. Alamak. Bermakna tadi tak dengar lah. Okey. Tadi dengar, Ustaz. Lepas tu tak dengar. Nak record. Lepas tu tak dengar. Baik. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya ulang balik. Apa dia cakap rupanya tak dengar. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah, doa ni diamalkan oleh ulama dan sampai pada kita. Ulama ni warasatul anbiya dan boleh jadi Nabi juga. Itu sebab malam bulan Rajab dan malam Sayyidul Ayyam, macam malam ni, malam Jumaat, kita kena perbanyakkan doa. Sebab apa? Dalam kehidupan ini, banyak perkara yang kita lalui. Dan subhanallah, banyak perkara yang kita lalui, maksud dia dengan ujiannya besar, dengan musibahnya besar, dan takut-takut su'il qada, ketentuan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa yang bersungguh-sungguh, boleh tembus langit Allah dan Allah tukar di sebalik buruknya ketentuan itu jadi baik. Yang namanya hamba kena banyak minta. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-ku bertanya waktu bila aku dekat dengan dia. Kita nak dekat dengan Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah sebut, banyakkan berdoa, banyakkan meminta, banyakkan bermohon. Yang namanya hamba diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang ada pada malam Jumaat, pada malam ni Sayyidul Ayyam, begitu juga malam esok. Kita minta yang mahal-mahal. Saya ulang balik. Doa tadi berbunyi apa dia? Baik di platform ini, baik yang melihat live secara TikTok ni, insyaAllah TikTok secara live ni,
Mudah-mudahan ada barakah, kita yang boleh berkongsi kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan bantu kita. Mudah-mudahan suara saya jadi elok. Sebulan lebih. Banyak dosa, agaknya banyak ujian ya Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, ikut saya sama-sama. Allah marzuqni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati taubat, ketika mati syahadah, boleh mengucap, wa ba'dal mauti jannata wa na'imah, dan selepas mati kurniakan syurga dan kenikmatan. Allahu Akbar. Bukan mudah, dosa kita banyak hari ini. Takut-takut tiba-tiba Allah datangkan mati, tak sempat kita bertaubat. Kita bicarakan sebelum ini, minta maaf malam ni tak ada kitab tu. Jadi saya nak kaitkan juga dosa besar yang tidak ditakuti adalah golongan-golongan yang fasik, adalah golongan yang munafik. Dia tidak sensitif pun dengan doa. Orang beriman, dia akan anggap tak sensitif pun dengan dosa. Dosa tu, kalau orang munafik dia anggap dosa tu macam lalat hinggap kat hidung, dia halau macam tu je. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan anggap macam gunung ganang ni hampap dada dia, diri dia. Rasa sesak nafas, payah nak bernafas. Dia akan segera bertaubat, dia akan segera minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rebut peluang doa yang mustajab, yang Allah nak dengar doa kita, peluang untuk kita minta ampun dengan Allah. Ingat, seluruh yang dirahmati Allah, dosa kita banyak tapi masa kita terhad. Dosa kita banyak tapi terbatas kita punya waktu nak minta ampun dengan Allah. Takut-takut tak sempat. Jadi waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab doa, kita rebut untuk minta ampun dengan sebenar-benar keampunan pada Allah. Saya ulang balik doa ini, seluruh yang dirahmati Allah, Allah marzuqni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat bertaubat, ketika mati dalam keadaan syahadah, selepas mati kurniakan syurga dan kenikmatan. Ingat, asbab dosa sesak dada kita, asbab dosa serabut kepala otak kita, asbab dosa rezeki jadi payah, asbab dosa kebaikan jadi terhapus, asbab dosa kebaikan tak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyebabkan kita dalam kubur dia azab dan disiksa. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cuba ambil catatan dalam amalan bulan Rajab ni, amalan malam satu, malam yang pertama dalam bulan Rajab ni, dia tak ada amalan yang khusus. Cuma kita ni kena perbanyakkan taubat nombor satu, perbanyakkan doa nombor satu, dan yang ketiga, doa yang kedua, dan yang ketiga kita perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Istighfar juga cara kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang perlu kita minta, saya sebut tadi istilahnya mahal-mahal. Yang pertama, kita minta bukan minta dunia, tapi kita minta sesuatu yang mulia di sisi Allah. Nombor satu, kita kena minta dipermudahkan sakaratul maut. Yang kedua, kita minta mati kita dalam keadaan Allah redha. Mati kita dalam keadaan dipermudahkan. Mati kita dalam keadaan sakaratul maut itu dipermudahkan. Yang kedua, kita kena minta syurga, syurga di persinggahan pertama kita, iaitu kubur boleh jadi syurga pada kita. Taman-taman syurga kena minta. Dan kita minta jangan Allah letakkan kubur itu jadi lubang api neraka. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, kita kena minta apa dia? Kubur jadi persinggahan, jadi syurga. Kita minta di akhirat nanti dipermudahkan. Ni mahal. Jangan minta dunia. Dunia tu hanya sementara. Kita minta yang pertama ni akhirat. Mati kita, masuk kubur kita, bangkit daripada kubur dalam keadaan kemudahan. Allah naungi di arasy dia. Allah tak susahkan kita. Ketika dihisap dalam kubur, ketika dihisap di hari kebangkitan, ketika meniti titian surat dalam keadaan kemudahan, tidak jatuh ke dalam neraka. Allah gambarkan kita juga kalau nak minta dunia ni, kita minta, ya Allah, kurniakan dunia ni selamat.
akhirat juga selamat. Dan kita mohon Allah jadikan kita duduk dalam syurga berjiran dengan Nabi SAW. Ini doa-doa yang perlu kita minta. Dan kita minta, ya Allah, bagaimana kumpulkan aku dan keluarga aku, mak bapak aku, isteri, suami, anak-anak bersama dalam dunia dan himpunkan juga bersama dalam syurga. Itu benda mahal tu. Benda mahal. Ya, saya khususkan pada malam ni untuk kita perbanyakkan doa tentang sesuatu yang perlu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni tak ada benda. Ya, itu sebab dosa kita kena mohon Allah ampunkan. Dosa kita ni Allah ampunkan. Umpama baby yang baru dilahirkan, tak ada dosa. Subhanallah. Jadi saya nak sebut malam ni ada mustajab doa. Kita berada satu malam yang pertama dalam bulan Rajab juga mustajab doa. Dan sepanjang bulan Rajab kita hidupkan malam-malam. Ya, malam-malam dengan ketaatan pada Allah. Nabi SAW disebut apa? Jangan tinggal 4 perkara sementara kita hidup ni. Kalau saya dah pernah sebut, kita ulang kaji balik. Nabi kata, jangan tinggal 4 perkara sementara kita hidup ni. Lagi-lagi dalam bulan yang dimuliakan, dimuliakan oleh Allah. Lagi-lagi malam yang dimuliakan oleh Allah, kita rebut dengan amalan ni. Nombor 1 apa dia? Nombor 1, afsus salam. Kita sebarkan salam. Kita sebarkan doa. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Selamat kamu. Umpamanya, orang yang hidup ni bagi salam pada ahli kubur. Orang yang dah mati, Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Apa yang berlaku? Selamat dia selama 7 hari. Allahu Akbar. Kita ziarah suami kita kat kubur. Kita ziarah mak bapak kita yang dah meninggal ada dalam kubur. Yang kita kenal atau tidak kenal. Dalam kitab Al-Qutubi sebut, atas kirah, dia kata selamat. Selamat dia selama 7 hari. Allahu Akbar. Apatah lagi orang yang hidup sama-sama mendoakan. Tidak akan berlaku kiamat bila mana kita bagi salam hanya pada orang yang kita kenal aja. Assalamualaikum. Awak kenal saya ke? Awak kenal saya ke? Ini jadi pelik hari ni bagi salam. Awak kenal saya ke? Kat mana kita jumpa? Padahal sunnah Nabi bagi salam pada orang yang kita kenal dan yang kita tak kenal. Sebab apa? Salam tu satu doa. Bagi salam tu sunat, jawab salam tu wajib. Jadi kita doa banyak-banyak dengan salam. Ni Nabi suruh buat. Jadi besok malam jalanlah nampak orang sama-sama anak beranak agak Assalamualaikum. Mak ni kenapa bang terbihat? Bagi Assalamualaikum bang, bagi kat suami pula. Engkau kenapa terbihat ke? Kata suami pelik. Tak. Ni ikut sunnah Nabi. Nak doakan abang, nak doakan anak-anak. Subhanallah. Tu nombor 1. Nombor 2. Waalaikumsalam. Nombor 2 apa dia? Nombor 2, ita'amu ta'am atau wa'at'imu ta'am. Beri orang makan, jamu orang makan. Seluruh yang dirahmati Allah malam besok buat kenduri. Tak berkenduri pun makan besar-besar. Masak sikit. Jemput jiran, bagi kat jiran sebelah. Nak ra'i, ikut sunnah Nabi. Sebab apa? Saya nak sebut orang yang suka bagi orang makan ada 3 kelebihan. Hari ni isteri-isteri jangan mengeluh kalau suruh masak untuk anak-anak, untuk suami. Sebab apa? Ada kelebihan yang sangat besar. Nombor 1 apa dia? Nombor 1, satu suap Allah ganjarkan 10. Satu suap tu Allah ganjarkan 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang buat satu kebaikan, baginya 10 ganjaran pahala. Macam itulah satu suap makanan. Saya nak cerita seluruh yang dirahmati Allah. Satu kisah benar, sahabat saya arwah dah, Haji Afzal. Dekat Shah Alam rumah dia. Dia orang yang hebat bagi saya. Dia banyak bantu pondok. Banyak infak bahan-bahan mentah, banyak infak ke pondok. Hari ni, dia dah tak ada, anak-anak isterinya teruskan. Apa yang berlaku pada dia waktu dia meninggal, kalau saya dah cerita, saya ulang balik. Orang berebut-rebut nak mandikan jenazah dia. Tanda mati dalam iman apa dia? Seluruh yang dirahmati Allah, dekat dahi kita ni, ada tumpukan peluh. Bi'arakil jabain. Tanda mati dalam iman, ada peluh. Sekarang ni saya berperuh belum mati lagi. Mudah-mudahan beriman. Tapi nak cerita ni, tanda mati dalam iman ni tumpukan peluh dekat dahi. Apa berlaku? Saya ikut mandikan orang berebut mandikan jenazah dia.
Dah lap ni. Air mandian tu dah lap. Tapi ada titisan mengalir lagi. Allahu Akbar. Dan waktu sembahyang jenazah dia, seramai-ramai orang datang. Dan ketika dikubur pun, orang hantar jenazah dia, yang hormati, yang terakhir buat dia, yang jenazah hamba Allah ni, Haji Afzal ni, subhanallah. Nak cerita, waktu dia hidup, dia suka jamu orang makan. Dekat Shah Alam ada satu universiti, international punya universiti, MEDU, Universiti Madinah. Pelajar-pelajar, student daripada foreigner, daripada international antarabangsa, negro lah, macam-macam bentuk. Seminggu sekali dia akan jamu makan dekat rumah dia. Subhanallah. Bila meninggal, orang-orang ni lah datang. Sunnah Nabi, saya nak cerita, seluruh yang dirahmati Allah, kita nak kaitkan dengan kehidupan yang bakal kita lalui dalam kubur, yang alam barzah. Mati itu bukan penamat, bukan finishing, tapi nak cerita sunnah Nabi. Bila kita hantar jenazah ke kubur, kita doakan dia, Allah maghfirlahu wa thabbithu inda soal. Sunnah kita baca, dalam kita tanam jenazah dalam kubur, Allah maghfirlahu, ampunkan dosa dia. Dan tetapkan lidah dia ketika menjawab soalan. 70 orang datang, selamat dia. Ni hadis Nabi sebut. 70 orang datang, selamat dia. Jadi persoalan dia, kita mati nanti siapa datang ziarah? Kalau hari ni kita berkawan dengan orang baik, alhamdulillah. Tapi persoalannya kita berkawan dengan apa? Berkawan dengan siapa? Saya nak cerita juga satu cerita yang baru berlaku. Sahabat saya seorang doktor perubatan. Saya kalau tak siap jumpa dia, dia cerita, Ustaz, bapak saya baru meninggal. Bila meninggal tu satu-satu kebaikan yang Allah dedahkan. Satu-satu kebaikan tu Allah dedahkan. Dia kata daripada surau datang, daripada masjid datang, daripada kedai buah pun datang, daripada anak-anak tahfiz pun datang. Anak-anak tahfiz ni dah 6 tahun. Satu tahfiz dia hantar 10 kilo beras. Tak banyak pun. Selama 6 tahun 10 kilo beras. Tapi yang disedekahkan ni banyak tahfiz. Jadi waktu mati tu, waktu dia meninggal tu, subhanallah, satu van, satu bas, anak-anak tahfiz datang mendoakan. Subhanallah arwah ni. Itu sebab hari ni kita kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Kita kena banyak-banyak buat kebaikan. Sebab apa? Itulah akan kembali kepada kita. Dia kata kedai buah, dia dah siap order, siap-siap. Apa dia? Pisang. Untuk hantar ke masjid hari Jumaat. Pisang. Kadang kita tak sangka benda ni. Lepas tu surau, dia hantar. Dia infak apa dia? Kain kapan. Dia infak kain kapan. Subhanallah. Masjid, lepas tu ada yang dia bagi van jenazah dan sebagainya. Jadi hari ni kita fikirkan sama-sama, sementara kita hidup, apa kebaikan yang kita buat. Sementara kita hidup, apa yang kebaikan yang kita usahakan. Contoh hari ni, kalau orang yang suka main motor besar, geng-geng motor besar itulah waktu dia mati datang. Kalau orang yang soleh, alhamdulillah. Kalau dia polis, geng-geng polis datang. Askar, geng-geng askar datang. Allahu Akbar. Jadi hari ni kita kena usahakan kebaikan. Dan saya nak sebut seluruh yang dirahmati Allah, kalau saya belum sebut dalam platform ini, bagaimana di akhirat nanti satu gambaran berlaku, amalan kita ditimbang. Yang baik, yang buruk. Catatan amal kita ditimbang dengan neraca Al-Mizan. Catatan yang baik dengan yang buruk ni sama berat. Dan Allah sebut pada orang ini, apa dia? Allah sebut pada orang yang timbangan sama, duduk di golongan yang dinamakan golongan Ashabul A'raf. Ke syurga tidak, ke neraka pun tidak. Allahu Akbar. Dan Allah seru pada orang ni, pergi cari dekat padang mahsyar ni, siapa-siapa yang boleh bantu kau, tolong kau untuk bantu kebaikan, memberatkan timbangan kebaikan, masukkan kau dalam syurga. Dia cari sepanjang dekat padang mahsyar, seorang pun tak jumpa. Ada yang dia jumpa, kebaikan banyak, dia kata aku ni, aku sayang kebaikan aku. Jadi tak boleh. Dia cari lagi, sampailah dia jumpa siapa dia? Satu hamba Allah yang keburukannya lagi banyak daripada kebaikan. Keburukannya lagi banyak daripada kebaikan. Tak guna aku simpan kebaikan ni, tak apalah, ambillah kebaikan. Jadi dia bawa jumpa Allah, Allah kata kau lepas yang kau masuk dalam syurga. Jadi pimpin orang yang bantu kau tadi, yang bantu beri kebaikan pada kau, yang bawa kau masuk dalam syurga, pimpin tangan dia masuk bersama masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Itu sebab orang yang suka buat kebaikan kat dunia, dia akan buat kebaikan di akhirat nanti. Maksudnya, orang tadi pun dia tak confirm masuk dalam syurga,
keburukan lagi banyak, tapi dia ada lagi nilai ihsan nak bantu orang lain. Subhanallah. Jadi malam ni pengajaran daripada cerita-cerita kebaikan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini antara lain sebagai penghapus menggugurkan dosa kita. Nak gugurkan dosa bukan hanya dengan bertaubat, bukan hanya dengan beristighfar, tapi kebaikan yang kita buat, langkah-langkah kaki kita kepada tempat kebaikan. Malam ni tak ada langkah kaki. Kita duduk aja. Kita duduk buka online. Tapi ini juga nak tengok mata layu je, tengok ustaz tu 2-3 ngantuk kan. Itu juga tahan dia, sabar dia. Dengar ceramah menggugurkan dosa. Subhanallah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Balik pada gambaran tadi, apa yang Nabi suruh kita buat sementara kita hidup, wasiat daripada Nabi SAW. Yang pertama tadi, sebarkan salam. Sebarkan salam, yang salam itu satu doa. Sejahtera kamu. Selamat kamu, selamat kita. Yang kedua, at'imu ta'am, wa at'imu ta'am. Wa at'imu ta'am. Kita beri orang makan. Beri orang makan. Jamu orang makan. Kata Nabi SAW, bisyakki tamrin, walau sebelah daripada sebiji buah kurma. Sebelah daripada sebiji buah kurma. Apa yang boleh? Saya kuliah semalam. Saya kuliah di Ubudiyah. Sebelum tu tak pernah bawa makanan. Saya kata bawa lah. Bawa makanan, lepas kuliah kita makan sama-sama. Macam ni kita makan masing-masing di rumah. Sebab apa? Secara online. Ada makcik tu bawa, ustaz saya bawa karipap 3 ketul, tapi saya dah belah 3. Dapatlah 9. Tak apa, atas kemampuan kita. Hari ni cuba kita usahakan. Amalan kebaikan yang bawa redha Allah, yang bawa rahmat Allah, yang diajar oleh Nabi SAW, inilah dia. Ada yang minta ajar doa tadi, saya ulang balik. Boleh tak? Saya ulang balik. Doa tadi, mati sempat bertaubat. Mati, ketika mati dalam keadaan syahadah, dan selepas mati dalam keadaan syurga dan kenikmatan. Kita nak minta mahal-mahal doa di sisi Allah. Antaranya kita kena minta mati husnul khatimah, mati sempat bertaubat, mati dipermudahkan sakaratul maut kita. Doa tadi saya ulang balik. Allah marzuqni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat bertaubat. Ketika mati dalam keadaan boleh mengucap. Selepas mati dikurniakan syurga dan kenikmatan. Syurga dan kenikmatan. Allahu Akbar. Kita kena doa mahal-mahal minta syurga. Jangan doa tentang dunia je lah. Dunia kita tinggalkan. Cukup kita doa, ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah dunia dan fitnah di akhirat. Selamatkan aku daripada dunia dan selamatkan aku daripada akhirat. Baik, nombor 3. Nombor 3 apa dia? Nabi berwasiat pada kita. Nombor 3, jangan tinggal. Hubungkan atau jaga silaturahim. Silur rahim. Silaturahim. Jangan kita putuskan. Jaga, kekalkan hubungan silaturahim. Sesama kawan-kawan. Kalau sebut rahim ni, satu rahim ibu yang sama. Adik-beradik. Ada yang bergaduh. Ada yang berkelahi. Dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita clearkanlah. Dunia nak jadi gaduh-gaduh ni nak buat apa? Dunia nak jadi gaduh-gaduh sampai putus silaturahim, putus hubungan adik-beradik ni nak buat apa? Allahu Akbar. Dunia nak jadi gaduh nak buat apa? Kita muhasabah balik. Dan saya nak sebut juga di akhirat nanti akan berlaku satu keadaan, kalau saya belum cerita gambaran ni. Okey, belum sempat salin, boleh share doa. Okey, baik. Saya baca pelan-pelan. Saya kongsikan doa ni. Mudah-mudahan jadikan amalan. Mudah-mudahan ada jariah untuk saya. Tuan-tuan, puan-puan juga share. Ada jariah juga kebaikan untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut sama. Nak rakam-rakam. Nak catat-catat. Allah marzuqni qablal mauti taubah. Taubatan. Atau taubah. Kita nak berhenti tu taubah kita sebut. Wa indal mauti syahadah. Wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Wa ba'dal mauti jannata wa na'imah.
Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat bertaubat. Ketika mati boleh mengucap. Selepas mati syurga dan kenikmatan. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, bahasa Melayu terjemahan boleh. Bahasa apalah yang boleh diterjemahkan, bahasa Jawa ke Banjar ke apa, insya-Allah Allah faham. Ya Allah, kurniakan padaku sebelum mati sempat bertaubat. Ketika mati boleh mengucap, dan selepas mati dalam keadaan syurga dan kenikmatan. Saya nak sebut begini, seluruh yang dirahmati Allah. Allah matikan kita dengan apa yang kita suka sebut, dengan apa yang kita suka buat. Hari ini kita biasakan sebut benda-benda yang baik-baik. Kalimah la ilaha illallah. Kita biasakan sebut benda yang baik-baik. Begitu juga buat perkara-perkara yang baik-baik. Allah matikan hamba-Nya dengan perkara yang disuka sebut, dengan perkara yang disuka buat. Allahu Akbar. Kita risau. Kita terbiasa dengan benda yang tak baik, yang kita terbiasa itulah yang akan bawa kepada kematian. Na'udzubillah min zalim. Boleh? Jelas? Dapat semua doa tadi? Kita sambung balik. Dan Nabi wasiat pada kita, saya ulang balik, nombor 1 tadi, kita banyakkan bagi salam. Absus salam, sebarkan salam, sebarkan doa. Yang kedua, kita jamu orang makan. Kita bagi orang makan. Kalau kita tak masak pun, ayah ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak masak pun kadang kita duduk kat kedai makan, kita pergi kat cashier, meja tu saya bayar itu pun juga dapat. Itu. Sebab apa? Atas kemampuan kita. Atas kemampuan kita. Allah marzukna qablal mauti taubah. Maksud dia, ni tu untuk seorang-seorang. Kalau na tu untuk ramai-ramai. Yang kedua tadi, jamu orang makan. Dan yang ketiga, silur rahim. Silur rahim. Panjangkan silaturahim. Itu sebab antara kebaikan yang kita kena teruskan. Contoh, bapak kita meninggal, mak kita meninggal, dia pernah berkawan dengan siapa, dia pernah berukhuwah dengan siapa, kita hubungkan ukhuwah tu. Jangan kita putuskan. Kadang mak bapak kita meninggal, putus silaturahim. Adik-beradik pun bertelagah, berkelahi dan sebagainya. Allahu Akbar. Selagi kita jaga silaturahim, selagi itulah Allah mudahkan rezeki kita. Selagi mana kita silaturahim, selagi itulah subhanallah ada doa para malaikat pada kita. Saya nak sebut kelebihan orang bagi makan tadi, jamu orang makan, kelebihan dia nombor 1 tadi, 1 suap 10 pahala. Yang kedua, digugurkan dosa. Orang yang suka jamu orang makan, dikira juga sedekah, digugurkan dosa ni. Dan yang ketiga apa dia? Didoakan oleh para malaikat Allah. Allahu Akbar. Ni kita nak. Bila sebut doa para malaikat, tak ada hijab, direct dengan Allah. Allah terus bagi. Allah terus kabulkan. Terus mustajabkan. Malam Jumaat ni, sampai malam maghrib besok, ada mustajab doa. Lagi-lagi malam besok, malam 1 Rejab. Ada kebaikan. Minta semahal-mahal doa tentang akhirat. Kita kena minta antara, ya Allah, letakkan aku syurga bersama dengan Nabi SAW. Letakkan aku dalam syurga bersama dengan keluargaku. Macam mana atas dunia boleh bersama, di syurga pun boleh bersama. Doa banyak-banyak. Allahu Akbar. Jangan susahkan timbangan aku di akhirat nanti. Jangan susahkan soalan aku dalam kubur. Itu yang kita kena minta. Kena minta. Allah buka pintu langit. Allah nak dengar doa-doa. Doa-doa hamba-Nya. Kalau kita memberi terlupa nak cakap aku bersedekah, macam mana tak perlu kita sebut pun tak ada masalah. Al-yadul ulya min khairu yadus sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan kiri yang tak tahu. Umpamanya siap-siap tak ada masalah. Subhanallah. Dia macam ni saya nak sebut seluruh yang dirahmati Allah. Orang yang terbiasa dengan kebaikan sampai satu tahap kebaikan tu, duit tu singgah pada dia, sentiasa dia alirkan untuk kebaikan. Dia tak tamak, dia tak kedekut. Kalau kita renung dalam surah Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orang yang beriman, yang bertakwa sebenar-benar pada Allah, dia sandarkan pada Allah.
kebergantungan pada dia. Dia tak risau apa dia nak makan. Dia tak risau masa depan dia. Dia tak risau tentang bahaya. Sebab apa? Dia yakin Allah bersama dengan dia. Ni yang kita kena rasa ni. Barang RM10, minta kurang RM3. Penjual bagi kurang total harga RM7. Tapi saya bayar RM10, yang ke RM3 tu niat untuk sedekah. Tak ada masalah. Banyak cara hari ni untuk kita sedekah. Contoh kan, contoh malam ni, kita dalam kuliah, ada yang kerjanya mencatat pakai handphone. Habis kuliah dia share kat kawan dia. Itu juga kebaikan. Dia tak mampu nak share makanan boleh jadi. Tapi dia share ilmu. Subhanallah. Dan saya nak sebut satu perkara apa dia nombor satu tadi. Yang ulang balik. Orang yang suka bagi makan. Kelebihan yang pertama, satu suap 10 pahala. Yang kedua, digugurkan dosa dia. Dan yang ketiga, apa dia? Didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, seluruh yang dirahmati Allah, Nabi bagi tahu apa dia? Jangan tinggal daripada amalan ini sementara kita hidup. Sementara hidup, biar ada kesan-kesan kebaikan. Apa dia? Yang keempat, solat fil lail niyamun nas. Solat ketika waktu malam, ketika manusia tidur. Solat pada waktu malam ketika manusia tidur. Malam ni malam Jumaat. Dan esok malam kita rebut juga bangun tengah malam. Hidupkan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah ni bukan dengan tidur tau. Bukan dengan tidur. Bukan dengan tidur. InsyaAllah lepas ni kita makan. Ada yang minta saya belanja, tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Solat malam. Solat malam ni apa dia? Bila mana kita berdoa, umpama doa tu kena tepat pada sasaran. Tepat Allah bagi. Hari ni kita ada masalah ngadu dengan Allah. Tak perlu ngadu dekat media sosial. Tak perlu mengadu kat TikTok, Facebook dan sebagainya. Mengadu dengan Allah. Ingat, doa yang bersungguh-sungguh Allah akan bagi. Macam ketentuan buruk, Allah boleh bagi. Allah boleh bagi apa dia? Boleh bagi kebaikan daripada keburukan. Daripada keburukan. Contoh ada yang bertanya, kalau tak boleh solat, perempuan kan contoh dia uzur. Banyakkan zikir. Banyakkan doa. Allah tu maha tahu. Allah tak zalimi. Allah datangkan dugaan macam tu. Tapi datangkan kemuliaan, ya Allah ruginya. Jangan, insya-Allah, jangan mengeluh. Di sebalik gambaran tu, ada sesuatu yang Allah ganti yang terbaik. Ada sesuatu ganti yang terbaik. Jadi, ni 4 wasiat ni yang Nabi suruh kita buat. Kita rebut dengan solat sunat tahajud, bangun. Solat sunat taubat, kita buat. Solat sunat witir. Tahajud mampu 2, mampu lebih daripada 2, silakan. Tak ada masalah. Kita nak redha dan rahmat Allah. Satu perkara yang saya nak ingatkan, jangan berkira-kira dalam melakukan kebaikan. Jangan berkira-kira minta dengan Allah. Kadang kita tak tahu kebaikan banyak mana yang sampai pada Allah. Begitu juga doa mana yang Allah mustajabkan. Kadang kita doa tu mustajab seronok kita. Tapi tiba-tiba kita minta doa tu tak mustajab, patutnya kita lebih lagi seronok. Sebab apa? Pilihan Allah itu yang terbaik. Pilihan Allah itu yang terbaik. Dan satu doa juga dengan kita tinggal, kita doakan saudara se-Islam kita yang berada di Gaza, yang diuji. Malam ni, esok malam, malam yang pertama dalam bulan Rajab, kita doakan mereka. Kita doakan mereka, doa, ya Allah, berilah ketabahan, gantikan kebaikan, gantikan keburukan yang mereka rasa kat dunia dengan kebaikan dekat syurga. Ingat, orang yang beriman ni, dia tak sabar nak mati. Orang yang beriman, dia tak sabar nak mati. Kenapa? Dia nak hapuskan kesakitan dia. Dia nak hapuskan sengsara yang ada dekat dunia ni, kesedihan Allah ganti. Ingat, masuk syurga tak sedih dah. Masuk syurga kita tak perlu nak solat dah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita kena doa benar-benar, ya Allah, jadikan aku ahli syurga, keluarga aku ahli syurga, jadikan saudara se-Islam aku ahli syurga. Kita boleh doakan orang lain, para malaikat Allah juga akan mendoakan kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya berhenti seketika. Saya buka kalau ada soalan. Ada tak soalan nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tak bangun tengah malam betul yang 1/3 tu, tapi dalam ibaratnya 1 jam lagi sebelum subuh ataupun setengah jam lagi sebelum subuh tu,
kita bersemayam tahajud tu dikira tengah malam juga Ustaz? Ya, dikira. Ya, sebelum masuk fardu, subuh tu dikira. Ya, dia sepertiga tu bermula. Ya, sebelum masuk fajar. Ya, sembahyang subuh tu fajar. Dikira. Dan yang paling mahal apa dia? Solat sunat qabliyah sebelum subuh. Allah beri dunia seisinya. Kaya orang boleh bangun ni istiqamah. Kadang kan kita ni, sebenarnya kita tak nak kaya. Saya lah jujur saya katakan, Allah beri kecukupan. Kadang ada yang kaya, dia tak cukup. Dia sentiasa merungut, dia sentiasa mengeluh, dia rasa tak cukup dan sebagainya. Kadang rezeki cukup-cukup. Rezeki ada sikit, tapi boleh diagihkan. Boleh beri pada mak, boleh bersedekah lagi, boleh bantu mak tahfiz lagi, boleh berzakat lagi. Ini barakah. Subhanallah. Jadi kita nak keberkatan, bukan kita nak kekurangan. Dan sifat qanaah itu, maksud dia seadanya. Allah a'lam. Jadi menjawab insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Lain kalau ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya yang nombor 4 apa Ustaz saya terlepas yang Nabi wasiatkan 4 perkara selain daripada menyambungkan silaturahim. Baik, saya ulang balik. Seluruh yang dirahmati Allah, kita doa, saya doakan saya boleh amal, diberi kekuatan. Sebab apa? Yang menyampaikan ni akan kena tanya dulu. Dan yang paling takut yang menyampaikan ilmu dia tak amal dengan ilmu dia lah dulu yang masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Doakan saya tak macam tu. Apa dia yang pertama tadi, Nabi kata sebarkan salam. Banyakkan kita sebarkan salam. Kalau kita di Mekah, negara-negara Arab, dia jadi budaya dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak kenal pun. Tapi yang tak jadi budaya dekat negara kita ni. Assalamualaikum. Awak kenal saya ke? Tak mana kita jumpa. Minta maaf, bunyi loceng. Itu bunyinya untuk masuk tidur. Baik, ini dekat pondok. Bunyi loceng. Dia dah habis ngaji, sembahyang isyak, lepas tu minum malam, lepas tu tidur. Doakan anak-anak pondok yang dah sampai, kumpulan Kemenur Iman alhamdulillah sampai. Jadi doakan, kalau ada rezeki datang lagi, doakan kami anak-anak di sini. Baik, nombor 1 tadi sebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am atau it'amut ta'am. Beri orang makan, jamu orang makan. Kalau nak jamu orang makan, apa dia? Walaupun bukan hanya manusia, tapi pada makhluk, pada kucing dan sebagainya. Jamu orang makan. Kelebihan bagi orang makan, jadi saya ulang balik, Allah beri 10 ganjaran atas satu suap. Yang disuap pada mulut isteri, mulut anak-anak, orang yang kita kenal tak kenal, 10 pahala banyak. Dan yang kedua, Allah gugurkan dosa. Dan yang ketiga, apa dia? Didoakan oleh para malaikat Allah. Didoakan oleh para malaikat Allah. Subhanallah, kita rebut peluang ini. Lagi-lagi yang uzur, banyakkan amalan kebaikan, banyakkan amalan sedekah. Dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa, tapi banyakkan amalan-amalan kebaikan. Yang ketiga, apa dia? Silaturahim. Panjangkan silaturahim. Sepanjang mana kita, selama mana kita panjangkan silaturahim, selama itulah ada doa para malaikat dan ada rezeki yang Allah aturkan pada kita. Dan yang keempat, apa dia yang keempat? Solat ketika malam, solat waktu malam, ketika orang lain sedang tidur. Solat fil lail niyamun nas. Solat waktu malam ketika manusia tidur. Itu subhanallah. Ingat, orang yang sentiasa menghidupkan malam dengan tahajud, Allah bagi cahaya munawar pada wajah dia. Allah bagi cahaya dalam kuburnya. Allah bagi kemudahan setiap apa yang dilalui atas dunia dan kemudahan juga baginya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi kita rebut. Kita nak tidur ni lama mana nak tidur ni? Nak tidur lama mana? Orang yang subhanallah kurang tidur dekat dunia, Allah lamakan dia tidur dalam kubur. Kita nak kubur kita tu istirahat. Relax aja, tak kena kejut dengan malaikat. Bangun. Kau dah puas tidur dekat dunia. Ni tak tidur, aku nak tanya contoh.
Ya Allah Akbar. Ya, jadi dapat 4. Nombor 1 tadi saya ulang balik. Sebarkan salam. Kedua, bagi makan. Yang ketiga, panjangkan silaturahim. Dan yang keempat, solat waktu malam. Ya, tahajud, taubat, ya, tasbih, witir. Apa kemampuan kita. Dan seluruh yang dirahmati Allah. Saya nak tutup dengan satu kisah juga. Tadi kita cerita. Minta izin ni tutup awal boleh? Suara agak garau ni. Boleh? Ustaz ni dalam minggu lepas tak ada pula. Boleh Minta habis Ustaz, awal pula. silakan. Okey, baik. Silakan Terima Ustaz, kasih. insyaAllah. Ustaz, Minta maaf saya gurau-gurau ni. Baik. dah bunyi kucing Ustaz. So masuk tidur. Apa dia? Kucing so masuk Semoga tidur. Allah memberi kesihatan. Amin. Ni berarti awal nak tidur. Awal ni nak tahajud. Okey, kita hapus sekejap sikit lagi. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Tadi kita cerita timbangan amal tu sama. Allah suruh dia cari. Dan bila dia dapat, Allah mudahkan dia dengan orang yang bantu kebaikan dia yang sangat sikit. Dan Allah minta pimpin dia. Sebab apa? Ihsan dia tu kita boleh masuk dalam, orang tu boleh masuk dalam syurga. Dan satu keadaan lagi. Hari ni saya nak sebut, jangan derhaka pada mak bapak. Mak bapak yang masih hidup, ada peluang jaga. Kadang ada yang mengadu, Ustaz, saya jaga mak saya sakit. Saya jaga juga mak mertua saya sakit. Doakan saya kuat. Saya kata Allah bagi hadiah ni. Doa yang besarkan kesabaran. Doa kuatkan ketabahan, kuatkan iman. Yang kadang jaga orang sakit ni, kadang keluar mulut kita celaka, maki hamun dan sebagainya. Apa saya nak cerita, di akhirat nanti akan ada satu gambaran anak-anak yang derhaka ni, Allah perintahkan malaikat untuk heret orang ni masuk dalam neraka. Dalam perjalanan dia heret tu, dia nampak mak bapak dia juga dia heret nak masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi dia tanya dengan malaikat, dia merayu pada malaikat, wahai malaikat Allah, tolong bawa aku jumpa dengan Allah, aku nak merayu dengan Allah. Bila jumpa Allah, ya Allah, aku nampak mak bapak aku nak dia heret tadi masuk dalam neraka. Aku merayu, ya Allah, tolong bebaskan mak bapak aku daripada neraka. Dia merayu dengan Allah. Jadi Allah kata pada orang ni apa dia? Aku bebaskan mak bapak engkau daripada neraka. Dan kau bawa pimpin mak bapak engkau sama-sama masuk dalam syurga. Sebab apa? Rayuan kau, ihsan kau ni. Kau pun nak masuk neraka. Tapi merayu, letakkan keseluruhan azab siksaan tu pada engkau, bebaskan mak bapak engkau. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Hari ini kita muhasabah. Kalau ada salah kita dengan mak bapak, kita doa, ya Allah, aku mohon dengan mak bapak aku dibakar dalam neraka. Biarlah aku dibakar. Tapi mak bapak aku dilepaskan. Aku banyak salah ni pada mereka. Allahu Akbar. Jadi kita doa macam tu. Jadi kita rebut malam ni, malam Jumaat, doa macam tu. Begitu juga malam besok. Malam yang pertama dalam bulan Rajab juga dipermudahkan. Bagaimana kita berkumpul dalam kuliah ni, dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita benar-benar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam, ada lagi soalan tidak? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berzikirnya Rabbi fili wa alaiya tu boleh baca ke masa bulan Rajab? Boleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa mak bapakku. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihaniku sewaktu aku kecil dulu. Dan ada zikir juga, ada zikir juga untuk kita bebaskan diri kita daripada neraka. Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar. Minta kita baca 7 kali lepas subuh dan lepas maghrib. Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar. Dan doa tadi mudah-mudahan. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, saya tambahlah Ustaz doa yang minta Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, dosa kita kerana mereka mengasihi kita semasa kita masih kecil. Tapi disebabkan saya tak dibela oleh bapa saya, jadi saya doa juga itu ibu bapa, tapi saya tambah penjaga-penjaga saya. Boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni, minta maaf saya sebut, walau macam mana pun asbab mak bapak tu kita lahir ke dunia, jangan kita lupakan. Walaupun kita dijaga oleh nenek, oleh makcik, oleh orang lain, tapi di sebalik gambaran tu
seburuk mana pun, dengan kita hina mereka, jangan kita lupakan mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Jadi kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi. satu soalan? Silakan. Macam katakan untuk tuntutan pekerjaan kita terpaksa bekerja malam, macam malam Jumaat, malam Sabtu, besok pun kita kena bekerja. So masa kita bekerja tu kita sentiasa menyebut doa-doa yang Ustaz cadangkan tadi pun boleh kan Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Okay. Itu namanya dalam kita kerja ni, kerja tu jadi ibadah. Kerja kita tu jadi ibadah. Walaupun nampak kerja tu bukan sebagai cikgu, bukan sebagai ustazah, bukan sebagai penyampai ilmu, tapi di sebalik gambaran tu, sebalik gambaran tu yang perlu kita sedar, kita nak nilai tu ada nilai redha dan rahmat Allah, kita isi dengan zikir, kita isi dengan doa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Okey, ada yang bertanya ni dan na. Ni tu untuk diri sendiri, na tu untuk ramai. Waalaikumsalam, silakan. Ustaz, saya ada 8 orang adik-beradik. Jadi saya ni jaga mak saya tak tanpa bergila-gila. Dia orang semua tak mau jaga. Lepas tu kan dalam hati saya ni macam terdetik lah kan. Berdosa tak macam terdetik kenapa dia orang tak mau jaga. Macam tu berdosa. Allah marah tak saya kalau saya terdetik di hati dia begitu? Aku pun saya nak sebut beginilah. Tak dosa. Tapi bila terdetik tu, kita kena sangka baik dengan Allah. Allah bukan nak zalimi kita. Allah bukan nak bebankan kita. Tapi anggap benda tu hadiah daripada Allah untuk kita. Kita beruntung sebenarnya, beruntung. Ada sahabat saya, dia ngadu dulu waktu mak dia hidup lagi. Mak dia ni kecil manis, dan bila diangkat nak dimandikan, nak diangkat dialisis dan sebagainya, menjerit, maki hamun. Kadang orang kecil manis ni kan, dia punya ada saraf kan, sakit saraf pun semua kadang terasa. Bila dah meninggal ni, ya Allah, Ustaz rindunya nak mandikan mak, rindunya nak tengok mak begini-begini. Jadi benda tu sebenarnya yang pernah berlaku zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia berjalan-jalan, dia ronda malam-malam, dia nampak bayang-bayang daripada jauh seorang anak duk kendung bapak dia. Dekat-dekat, bila dah sampai dekat dengan dia, dia kata engkau anak yang baik. La, wahai Amirul Mukminin, bukan aku tak baik. Sekali aku kendung bapak aku ni, aku terpijak batu, aku doa, ya Allah cepatlah cabut nyawa bapak aku ni. Aku anak yang jahat, aku mengeluh. Subhanallah. Tapi di sebalik gambaran tu, kita, ialah syaitan dia nak bisik macam-macam. Cepat-cepat kita beristighfar, cepat-cepat kita perbetulkan, kita perbetulkan niat kita dan perbetulkan doa kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita mengeluh. Macam saya tinggal mak, Allah uji pernah dulu dengan arwah abah sakit, dan hari ni mak masih sihat lagi. Jadi apa pun yang diberi dugaan macam tu, anggapnya bukan dugaan. Anggap ini hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas ingatkan saya juga. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey, kalau tak ada kita tutup. Puan Mengerusi boleh? Boleh Ustaz. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, sekali lagi saya minta maaf, buku tak ada malam ni. Jadi mudah-mudahan apa poin-poin yang saya ganti, pengisian yang saya ganti malam ni juga ada kaitan tentang dosa, ada kaitan tentang peringatan-peringatan tentang akhirat, dan mudah-mudahan ada motivasi, ada semangat-semangat untuk kita sementara hidup ni kita makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh daripada Allah. Ingat, walaupun kehidupan kita seolah-olah tak nampak indah, tapi di sebalik gambaran itu, itulah yang terbaik yang disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, salah silap kami, Ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, Ya Allah. Rahmatilah kami semua, Ya Allah. Gugurkan kami dosa-dosa kami sebaik-baiknya, Ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ketaatan padamu, bukan kelalaian, bukan kemaksiatan padamu, Ya Allah. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami sendiri-sendiri, Ya Allah. Tolong jaga kami, tolong beri perhatian pada kami, Ya Allah. Tolong kuatkan kami, Ya Allah, di saat huru-hara yang berlaku, di saat Islam itu dipandang rendah dan sebagainya, tapi kami tetap istiqamah dalam ketaatan padamu, Ya Allah. Jadikan dunia ini baik pada kami, akhirat juga baik pada kami, dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Berkatilah duduk kami dalam majlis ilmu ini, Ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan matikan kami dalam su'ul khatimah.
Ya Allah, jadikan susu umur kami ini kami makin kuat. Kami terus dalam petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, jumpa lagi. Maafkan saya, doakan saya. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah. Tolong doakan saya diberi kesihatan untuk kita sama lagi. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.